Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala untuk hari yang berbahagia ni. Kita nak mulakan hari kita dengan topik-topik perbincangan dan kita nak berikan haluan kepada jiwa dan hati kita supaya dapat memberikan yang terbaik untuk perjalanan kehidupan kita hari ini dan seterusnya. Seperti biasa, saya ucapkan apa khabar dan selamat menuntun Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Semoga semuanya berada dalam keadaan baik belaka dan sedia untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah, Allah bagi peluang pada kita lagi untuk sama-sama dapat menghidupkan kehidupan, dapat menjalani kehidupan kita seperti biasa. Dan hari ini kita bakal berbincang berkenaan dengan satu topik yang sebentar lagi saya akan maklumkan kepada penonton-penonton. Dan Alhamdulillah juga apabila kita dapat satu suasana yang istimewa dalam kehidupan kita untuk sama-sama kita meneliti apa yang bakal dikongsikan oleh bintang ilmuwan kita pada hari ini. Dan topik perbincangan kita berkenaan dengan akhlak, iaitu perangai yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk pengetahuan kita semua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang pembenci dan juga bukanlah seorang yang sentiasa ada dendam ataupun tidak suka kepada manusia, tetapi ada sifat-sifat ataupun perangai ataupun kelakuan yang tidak digemari ataupun tidak disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang bakal kita kupas pada hari ini bersama dengan bintang ilmuwan kita, yakni Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang Azrin sihat? Alhamdulillah Ustaz. Ada dapat sekali lagi bersama dengan Al-Fadil Ustaz Firdaus Subhi, yang mana sebenarnya tajuk ni saya nak baca pun rasa macam takut, seram sejuk. Sebab apa? Sebab saya takut apa yang Ustaz kongsikan sebentar lagi, sifat-sifat tersebut takut-takut ada pada diri saya. Dan saya pun rasa penonton-penonton merasai satu suasana yang sama. Sebenarnya dalam keterujaan kita nak dengar tajuk ini, dan dalam masa yang sama bercampur juga dengan kerisauan, takut ada sifat-sifat yang disebutkan oleh Ustaz sebentar lagi ataupun perangai yang disebutkan sebentar lagi, ada pernah kita lakukan ataupun sedang berada dalam jiwa kita pada ketika ini. Jadi jom kita buka perbincangan kita, perangai dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ustaz Firdaus Subhi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Terima kasih Da'i Azrin, seluruh kru-kru Tanyalah Ustaz dan seterusnya kepada seluruh para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada para penonton sekalian kerana sudi bersama-sama dengan kami di pagi hari ini. Mudah-mudahan pagi yang kita lalui ini adalah pagi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Begitulah doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kau berikanlah keberkatan kepada umatku di saat berpagiannya mereka. Perbincangan kita berkaitan tentang perkara yang dibenci oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hidup kita ini kita akan melalui dua fasa utama, iaitu pertama menyukai dan yang kedua membenci. Itu di antara kehidupan yang akan dilalui oleh kehidupan manusia secara khususnya dan secara umumnya makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hidup bernyawa yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itu kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, banyak perkara-perkara yang menjadi keinginan dan menjadi kecintaan dalam kehidupan manusia. Di antaranya Allah menyebut dalam Al-Quranul Karim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth
dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jelas sekali daripada ayat tersebut Allah menyatakan bahawa manusia ini Allah berikan kepada mereka suatu perhiasan dengan maksud keinginan dan kecintaan pada mereka. Cinta kepada wanita, cinta kepada harta, cinta kepada anak-anak, cinta kepada perniagaan-perniagaan yang ada, kenderaan dan sebagainya. Semuanya itu adalah mata'ud dunya. Allah mengatakan ia merupakan perhiasan yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi idaman dan menjadi salah satu ujian dalam kehidupan manusia di dunia ini. Pada saat yang serupa, sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang kita memiliki sifat-sifat tersebut. Tapi pada saat yang serupa kita terikat dengan panduan yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam hidup orang yang beriman kepada Allah, kalau nak merasai kelazatan dan kemanisan iman, baginda sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, di antaranya Rasulullah mengatakan, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang jika seseorang itu memilikinya, maka dia akan dapat merasai halawah, kemanisan iman. Halawatul asal, manisnya asal itu kita dapat rasa dengan lidah kita. Halawah al-at'imah, makanan-makanan yang kita makan itu kita dapat rasai kemanisannya. Tapi iman ini tidak boleh dirasa dengan lidah. Iman ini boleh dirasa dengan hati kita. Iman boleh dirasai dengan perasaan dan ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka nak jadi orang yang beriman kepada Allah, nak merasai kemanisan iman itu tidak lain, kita memiliki 3 perkara tersebut. Salah satunya an yuhibballah, mereka mestilah memiliki, mencintai Allah dan Rasulnya berbanding dengan cinta selain daripada Allah dan juga Rasul. Ya, an yakunallaha ahabbu ilaihi mimma siwahuma, an yakunallaha wa rasuluh, iaitu mencintai Allah dan Rasulnya lebih dicintai berbanding dengan segala benda-benda yang ada di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam perbincangan kita, topik Tanyalah Ustaz pada pagi ini, iaitulah kita nak bicarakan perkara-perkara yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang insya-Allah kita akan cuba bahaskan dalam pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Baik, terima kasih Ustaz untuk pembukaan. Sebagai satu perkara yang patut kita perhatikan sebelum kita meninjau dengan lebih dalam apakah sifat dan perangai ataupun ciri yang ada pada seseorang manusia tersebut yang terkait dengan kebencian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mungkin sebelum saya ambil soalan pertama di Facebook Ustaz, mungkin kita nak tahu juga yang dimaksudkan dengan kalau Rasulullah membenci satu-satu perangai tersebut, adakah kebenciannya sama seperti mana manusia biasa membenci pada satu perangai manusia, ataupun ada kaedah yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tidak suka pada seseorang, bagaimana caranya, ataupun apabila tidak gemar kepada satu percakapan ataupun perangai manusia, bagaimana cara Rasulullah menunjukkan sesuatu itu tidak baik ataupun tidak disukai oleh Rasulullah, ataupun macam mana Rasulullah mengubah sesuatu tersebut untuk menjadi lebih baik daripada yang sepatutnya. Silakan Ustaz. Baik, ada suatu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyebut khatibin nas ala qadari uqulihim. Maknanya kita nak berbicara dengan manusia itu mengikut kadar akal yang mereka miliki, dan juga tengok dari sudut keadaan dan suasana mereka. Jika sekiranya seseorang itu daripada kalangan orang yang bengis, yang dia tidak mudah untuk diberikan nasihat dan sebagainya, maka nasihat yang diberikan dengan cara yang terbaik. Allah sebut cerita tentang bagaimana dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam bersama dengan Nabi Harun alaihissalam kepada Fir'aun. Fir'aun seorang yang zalim ketika itu dengan kezalimannya yang melampau. Tapi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, faqula lahu qawlan layyina, katakanlah dengan kepadanya itu dengan kata-kata yang lembut, yang mudah-mudahan dengan kata-kata tersebut dapat memberikan petunjuk dan kesedaran atas kesilapan dan kesalahan. Ada kalanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia melakukan dalam bentuk tindakan, seperti mana dalam peperangan Tabuk sebagai contoh, di mana ada beberapa orang sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan terdiri daripada kalangan orang-orang munafik, tapi terdiri daripada kalangan orang-orang yang beriman yang ketika itu tidak turut serta dalam peperangan Tabuk tersebut. Bila baginda sallallahu alaihi wasallam kembali,
Pada saat ketika itu mereka menyatakan kepada Rasulullah tidak ada sebab untuk mereka ini tidak turut serta bersama dengan Nabi, melainkan kerana keinginan mereka yang tertentu. Akhirnya Rasulullah SAW minta supaya seluruh penduduk yang berada di bumi Madinah daripada kalangan umat Islam memboikot daripada berhubung dan bermuamalah dengan ketiga-tiga sahabat Nabi SAW. Sehinggalah sampai kepada beberapa hari, bukan beberapa hari tapi lebih daripada 40 hari ketika itu. Yang riwayat mengatakan sehingga sampai 50 hari ketika itu mereka bersedih disebabkan mereka bagi salam Rasulullah tak layan, mereka berkata-kata semuanya tidak melayan akan kata-katanya, dan akhirnya Allah menerima taubatnya di saat penyesalan yang berlaku ketika itu. Maknanya dalam hal ini ada kalanya Rasulullah SAW lakukan tindakan kebencian itu dengan cara dan kaedah yang pelbagai. Maksudnya ada kalanya Rasulullah menegur, ada kalanya Rasulullah mengasingkan diri, menjauhkan diri daripada sahabat tersebut. Dan mungkin kita boleh ambil soalan pertama di Facebook pada ketika ini. Katanya dari Tuan Ismail Mat Isa. Assalamualaikum Ustaz, apakah ciri-ciri akhlak perangai dibenci Rasulullah SAW yang ada pada seseorang dalam kehidupan sehariannya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih sahabat kita Tuan Ismail untuk soalan ini. Mungkin yang pertama secara ringkas dari Ustaz. Baik, terima kasih kepada Haji Ismail Mak Isa atas soalan yang telah pun diberikan berkaitan tentang ciri-ciri akhlak yang ataupun perangai dibenci oleh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehariannya. Jika kita nak meliti tentang perangai-perangai ini, banyak perkara-perkara yang boleh kita bincangkan dan bicarakan. Cuma satu je di antaranya hadis yang kita nak ambil ni, salah satunya iaitulah hadis riwayat daripada Imam At-Tirmizi. Ada di kalangan manusia itu yang dibenci oleh Nabi SAW, iaitulah golongan yang disebut dengan nama as-sirsarun wal mutasyaddiqun wal mutafaihiqun. As-sirsarun ni artinya orang yang banyak bercakap, tak berhenti. Duk berkata-kata, tak pernah nak berhenti dengan kata-katanya. Dia terlupa bahawa kata-kata itu adalah di antara sebab seseorang itu dimasukkan ke dalam syurga dan juga dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah kata, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidhaihi admanu lahul jannah." Barang siapa yang boleh memberikan jaminan untuk menjaga mulut dan juga kemaluannya, aku berikan jaminan kepadanya untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada golongan manusia yang dia tak pernah berhenti kata, bangun tidur je berkata. Isteri berada sebelah cakap lagi, kemudian bangun daripada tidur itu terus pergi, pagi-pagi berjalan cakap lagi, telefon tidak pernah berhenti. Kadang-kadang kita terlupa dengan kata-kata kita itu bukan hanya sekadar kata-kata yang keluar daripada mulut kita, tapi sebaliknya keluar melalui WhatsApp yang kita hantar. Hakikatnya itulah merupakan kata-kata yang berlaku dalam kehidupan seharian kita. Subhanallah. Saya kira itu perangai yang pertama yang dikongsikan pada ketika ini berkenaan dengan banyak berbicara tetapi sebenarnya lebih dekat untuk melakukan dosa. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Alhamdulillah, ucapkan kepada semua penonton terus setia. Ini mungkin ada yang baru menyaksikan kita hari ini bercerita benci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi yang pertama tu sudah kita sebutkan berkenaan dengan manusia yang banyak bercakap tak berhenti, bercakap je mulut dia. Maka ada berhenti pun mungkin solat, waktu semayang, tidur, makan, mandi kejap, itu je dia berhenti. Lain berterusan bercakap sesuatu di lisannya, berfaedah ataupun tidak, itu cerita nombor dua. Tapi bila mana Ustaz sebut tadi yang pertama, Ustaz kata orang yang banyak bercakap. Jadi saya ni kadang-kadang terfikir, lepas tu mungkin ada juga yang terlibat dalam pengucapan awam ataupun mereka yang terlibat di meja kuliah bagi ceramah dan sebagainya. Dia kata sudah, banyak bercakap nombor satu sifat yang dibenci oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi adakah kami ataupun kita yang terlibat dalam dunia dakwah ataupun yang bercakap pengucapan awam ni, adakah juga termasuk dalam kategori yang pertama tu Ustaz, ataupun pembezanya di mana? Baik, terima kasih. Berkaitan tentang hal tersebut, yang dimaksudkan dengan bercakap iaitulah perkara yang tidak mendatangkan apapun faedah.
Kalau bercakap itu perkara yang berkaitan dengan agama, tengok ada orang ketika itu dia melakukan perkara-perkara yang tak betul, kita bagi nasihat, maka itu termasuk di antara al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar. Kita mengajak manusia melakukan kebaikan dan mengajak ataupun menghalang mereka itu daripada melakukan keburukan, maka itu termasuk di antara kewajipan. Ad-dinun nasihah liman ya Rasulullah, lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rasulullah mengatakan nasihat itu adalah untuk Allah dan juga Rasulnya, untuk para pemimpin orang-orang Islam dan termasuk keseluruhan umat Islam. Artinya orang yang melakukan kesalahan kita perbetulkan, maka itu bukanlah merupakan satu kesalahan, bahkan dituntut dalam Islam untuk memberikan penjelasan dan juga penerangan berkaitan dengan hal-hal tersebut. Adapun yang dimaksudkan dengan sirsarun, as-sirsarun itu adalah merujuk kepada mereka yang sentiasa tidak berhenti dalam berkata-kata dan bercakap pada perkara-perkara ma la faidatalah, sesuatu yang tidak memberikan faedah baginya ketika itu. Itulah yang diperkatakan. Dia cari poin, hari ini topik apa kita nak bawa cerita. Dia tengok kawan kita ni ada banyak perkara, kita cerita apa keburukan dia. Esok kawan yang berikutnya apa keburukan. Esok dibaca surat khabar, dia cari apa poin-poin untuk disampaikan. Contohlah kalau dalam bahasa kita kata sebagai apa, pengulas-pengulas tambahan-tambahan. Kalau kita tengok dalam Facebook ada, jadi itu di antara perkara-perkara yang perlu untuk diambil perhatian, termasuk di kalangan mereka yang mungkin mengulas seseorang tu, dicari apa kesalahan dan kemudian ditulis dan sebagainya. Baik, itu dia. Itu pembezanya di situ, bercakap yang bermanfaat ataupun tidak. Baik, seterusnya soalan dari sahabat kita Mas Nida Johari. Assalamualaikum Ustaz. Dalam institusi kekeluargaan, apakah antara sikap-sikap yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Terima kasih Ustaz, dan terima kasih juga sahabat kita Mas Nida Johari untuk soalan ini. Ini dalam konteks kekeluargaan Ustaz, bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Mas Nida Johari atas soalan tersebut. Dalam institusi kekeluargaan, apa sikap yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sukai? Masya-Allah. Dalam keluarga kita ni, kita kadang berhubung dengan ibu, kita berhubung dengan suami, kita berhubung dengan isteri, berhubung dengan anak-anak. Maka di situ ada beberapa sikap-sikap yang perlu untuk kita ambil perhatian. Yang pertama, saat ketika belum berkahwin, hidup bersama dengan keluarga ayah dan juga ibu, maka lakukan kebaikan kita kepada ayah dan ibu. Jangan menengking ayah dan juga ibu di saat ketika mereka memberikan nasihat dan arahan pada kita. Wala taqul lahuma uffin. Jelas sekali daripada Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kamu berkata dengan uff. Bahasa kita kata cih, ya. Dan macam-macamlah kalimah yang dipergunakan, baru kata-kata, belum lagi dengan tindakan yang ditunjukkan, kerana ayah dan ibu itu letak kedudukannya begitu rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah An-Nisa sebagai contohnya, Allah Subhanahu wa taala sebut, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah kamu akan Allah dan janganlah kamu menyekutukan. Tiba-tiba selepas daripada itu Allah sebut wabil walidaini ihsana, dan kedua ayah ibu kamu hendaklah kamu melakukan kebaikan kepada mereka. Itu pertama dalam bab tersebut. Kemudian yang kedua, dalam kehidupan kita bersama dengan anak-anak, apa sikap yang perlu kita ambil? Lahirkan sifat sayang dan cinta kita kepada Rasulullah, kepada anak-anak yang ada bersama dalam kehidupan kita. Sehingga kan ada satu ketika ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya terlupa namanya, kalau tidak silap Aba Umamah Al-Bahili jika tidak silap, ataupun ada nama yang lain, yang ketika itu dia melihat Al-Aqra' ibn Habis, minta maaf, seorang sahabat namanya Aqra' ibn Habis, yang waktu itu dia melihat Rasulullah mencium akan Hasan dan Husain, cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ni ada 10 orang anak, asyara aulad, ada 10 orang anak ketika itu, ma qabbaltu ahadan minhum, tak ada selamanya pun aku cium seorang pun daripada mereka. Dahsyat sungguh, dapat anak sampai 10 orang, bukan main ramai anak tersebut, tapi seorang pun tak pernah dicium. Rasulullah kata apa? Man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak ada rasa untuk belas kasihan, mengasihi kepada anak-anak, maka dia tidak akan dikasihi. Dan itu juga tanda kebencian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah juga di antara pasangan suami dan isteri. Allah menyebut dalam Al-Quran, tujuan Allah menjadikan perkahwinan itu adalah untuk saling cinta mencintai. Dalam surah Ar-Rum ayat 21 sebagai contohnya, Allah mengatakan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi di antara tanda-tanda kebesaran Allah, Allah menjadikan kamu itu dalam keadaan berpasang-pasangan, ada lelaki dan ada perempuan, supaya apa? Agar lahirnya litaskunu ilaiha, timbul sifat sakinah. Dalam hidup ni tenang tak bila berdua? Alhamdulillah tenang. Tapi tak lama ketenangan kita. Dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun, hilang ketenangan tersebut. Kadang-kadang berlaku demikian. Allah sambung lagi dengan perkahwinan tadi, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang kedua, selepas tenang, lahirnya cinta mencintai, kasih sayang di antara pasangan tersebut. Sebab itu perbincangan di antara pasangan suami isteri itu penting, kerana nak melahirkan suatu kehidupan yang bahagia. Dan kemudian yang ketiga dan menarik, Allah menyebut dalam ayat tersebut, memanglah dalam bab kasih sayang ni, cinta kita ni tidak berkekalan. Cinta pada kereta 5 tahun je, kemudian tukar. Cinta kepada rumah, tengok hari raya akan datang, kalau boleh nak tukar dengan warna yang lain. Cinta kepada isteri, mungkin juga ada tempoh dia, mungkin ada masa dan juga tempohnya. Tapi menariknya, Al-Quran mengajar jangan sampai tahap tu. Allah jadikan perkahwinan itu adalah rahmah, yang terakhir itu adalah untuk melahirkan sifat belas kasihan. Tengok apa pengorbanan yang ditunjukkan oleh seorang isteri dalam kehidupan berkeluarga terhadap anak-anak. Dan tengok juga seorang isteri melihat dan memandang bagaimana pengorbanan suami untuk mencari nafkah bagi menampung kehidupan keluarga tersebut. Maka sebuah sikap itu ada dalam perkahwinan, dan inilah di antara perkara-perkara yang harus dan wajib untuk dijaga dalam sebuah institusi keluarga. Wallahu a'lam. Subhanallah. Maksudnya di sini daripada setiap sudut inci kehidupan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita apa yang boleh, apa yang tak boleh, apa yang tidak disukai oleh baginda, dan apakah yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Sahziatul Sidi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana perangai suka berjenaka? Adakala membuat orang lain ketawa terbahak-bahak apabila bersama kawan-kawan rapat. Apakah itu perkara yang melalaikan atau lara yang Rasulullah tidak sukai? Kerana ada hadis yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian banyak tertawa, kerana banyak tertawa akan mematikan hati. Hadis riwayat Ibnu Majah, nombor hadis 4183. Terima kasih sahabat kita Sahziatul Siddiq untuk soalan ini berserta dengan hadis yang diberikan di bawah itu. Jadi bagaimana Ustaz untuk berjenaka pula? Adakah ianya dibenci? Hiburan semata-mata. Baik. Sahziatul Siddiq atas soalan yang dikemukakan berkaitan tentang bab berjenaka. Islam tidaklah begitu rigid ataupun begitu kuat ataupun tidak mengharuskan dan tidak membolehkan seseorang itu untuk berjenaka. Faham? Dia berjenaka silakan, tetapi ada masa yang tertentu. Satu. Dan kemudian yang kedua, berjenaka itu jangan melampau dan juga berlebih-lebihan sehingga terkeluar daripada adab sebagai seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan betullah dalam hadis tersebut Rasulullah pernah bersabda, la tuksirud dhahka, janganlah kamu memperbanyakkan ketawa, fa innahu tumitul qulub, kerana sesungguhnya ketawa itu dia akan mematikan hati-hati manusia itu sendiri. Bila mana kita banyak ketawa, kita akan terlupa kepada Allah. Pada saat yang serupa, bagaimana pula dengan orang yang bersedih? Kita nak memberikan kegembiraan, akhirnya kita bergurau dengan perkataan-perkataan yang baik yang boleh menimbulkan kegembiraan. Jika itu tujuan dan matlamatnya, maka itu termasuk dalam hadis yang mana Rasulullah bila ditanya apakah amalan yang terbaik, Rasulullah mengatakan idkhalus surur ala qalbil muslim, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu memasukkan kegembiraan kepada hati seorang yang muslim. Seseorang itu kita berikan kegembiraan kepadanya, maka itu adalah merupakan afdalul a'mal, adalah merupakan sebaik-baik amalan bagi seorang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan kegembiraan, tapi gembira ni bukan selalunya kita nak gembirakan dengan tertawa ataupun dengan cara bergurau. Gunakan cara yang terbaik untuk menggembirakan saudara kita, cuma jangan melampau dalam bab kita nak bergurau. Itu tidak dianjurkan dalam Islam dan tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ada adab ketika mana bergurau, dan ada juga yang pernah kita baca baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada satu jenaka ataupun sesuatu yang melucukan, baginda Nabi bukanlah tertawa terbahak-bahak, tapi hanya sekadar tersenyum menampakkan gigi baginda. Dan ini juga disebut dalam Hayatus Sahabah yang biasa kita dengar atas perbincangan-perbincangan. Baik, soalan seterusnya dari sahabat kita Mas Niza. Assalamualaikum,
Ustaz katanya, saya ingin bertanya, bagaimanakah teguran atau reaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya ada di antara sahabat-sahabat berperangai yang tidak disukai oleh baginda? Kalau tadi Ustaz ada kongsikan sedikit bagaimana teguran baginda, mungkin ada cara lain bagaimana Rasulullah memperbetulkan kesalahan-kesalahan ataupun perangai yang dilakukan oleh para sahabat, Ustaz. Silakan. Terima kasih kepada Mas Niza atas soalan tersebut. Bagaimana teguran yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Pertama, seperti mana riwayat yang disebutkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia kata kunna arafna, sesungguhnya kami mengetahui bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kariha syai'an, apabila Rasulullah membenci sesuatu, arafna wajhah, kami tahu wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah ni wajahnya dia akan berbeza dan bertukar. Ketika Rasulullah tidak menyukai, sahabat tahu tentang hal tersebut. Dan kemudian yang kedua, ada kalanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila melihat sesuatu perkara itu, Rasulullah tegur secara direct. Antaranya kisah yang berlaku kepada seorang sahabat yang bernama Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah mencaci sahabat yang bernama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah ni kulit dia hitam. Jadi satu kelebihan yang ada pada Bilal bin Rabah, selain daripada dia sebagai tukang azan ataupun muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga adalah merupakan orang yang Allah berikan kepadanya kehebatan dari sudut memberikan pandangan. Allah bagi kelebihan seorang tu, dia berbeza-beza. Wajah tak handsome, tapi masya-Allah dari sudut pandangannya itu memang awesome. Kadang-kadang wajah handsome bagi pandangan, tak maaflah, tanya orang lain lah, saya tak tahu. Memang itu ada kelebihan, dan itu yang berlaku kepada Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari ni wajahnya kulit kemerah-merahan, memang handsome. Jadi saat ketika itu setiap kali pandangan daripada Bilal bin Rabah itu diterima, akhirnya terasalah Bilal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abi Dzarrin Al-Ghifari ketika itu, akhirnya dia kata kepada Bilal bin Rabah, ya benar sauda, wahai anak berwarna hitam, maknya pun warna hitam. Kata-kata itu mengguris hati Bilal bin Rabah. Akhirnya dia pun mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila mengadu, maka ketika itu Rasulullah memanggil Bilal Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin tahu dah dia datang mesti kena tegur. Betul, Rasulullah tegur ketika itu. Kemudian Rasulullah tanya ataupun memberitahu kepadanya, inna fika, sesungguhnya pada kamu, innaka mru'un fikal jahiliyah, sesungguhnya kamu adalah merupakan seseorang yang pada diri kamu ini ada sifat-sifat jahiliyah. Jadi ada kalanya Rasulullah memberikan teguran kepada seseorang, dan ada kalanya baginda sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Saya ingat ada suatu ayat dalam surah mungkin As-Saffat ataupun Al-Hujurat, saya terlupa, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebut, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharulah, janganlah kamu mengangkat suara kamu mengatasi suara Nabi, janganlah kamu memanggil Nabi dengan kata-kata yang dengan Nabi sahaja tanpa ada satu penghormatan. Lebih kurang begitulah dari sudut ayat tersebut. Jadi pada saat ketika itu bila dibaca ayat tersebut, sahabat dengar tu kata, ni Rasulullah perli aku kan ni, ini ayat Quran ni turun. Semenjak daripada itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pulang ke rumahnya. Dan apa kita nak tahu cerita dia tu, kita sambung sebentar lagi insya-Allah. Subhanallah. Maksudnya di sini ada 3 sebentar Ustaz kongsikan kepada kita, dengan cara wajah baginda berubah dan juga dengan teguran yang seterusnya ataupun dengan turunnya ayat Al-Quran. Baik, setiap penonton berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, jangan ke mana-mana. Kita kalau dibenci oleh manusia pun kita dah rasa tak selesa, rasa macam ada satu benda yang tak kena, ataupun kita rasa macam gelisah sebab manusia sekeliling kita membenci kita. Cuba bayangkan, manusia sekeliling kita yang membenci kita pun mereka juga ada melakukan sesuatu yang mungkin juga agak tidak baik ataupun tidak sopan juga dalam kehidupan. Tetapi bayangkan satu orang yang tidak melakukan dosa, satu orang yang maksum, satu orang yang paling baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala membenci sifat yang sedang kita lakukan pada ketika ini. Bagaimana perasaan? Ini satu benda yang patut kita fikirkan. Sebab itu kita bawakan pada hari ini satu perbincangan berkenaan dengan perangai, sifat, kelakuan
tingkah laku yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi banyak dah kita kongsikan kepada anda, banyak lagi sudut ruang inci kehidupan yang kita nak tengok pada ketika ini. Apa lagi yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan untuk dilakukan tapi untuk diubah menjadi lebih baik, dan jangan sesekali terfikir untuk melakukan. Ustaz, tadi Ustaz ada berhenti tadi pada ceritanya Ustaz nak kongsikan berkenaan dengan situasi seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan Ustaz. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita berkaitan dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thabit ibn Qais. Ya, itu disebut dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Dalam surah Al-Hujurat tadi Allah menyebutkan jangan kamu mengangkat suara kamu fauqa sautin Nabi, mengatasi suara Nabi, wala tajharulah, dan janganlah kamu meninggi-ninggikan suara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memanggil baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ketika itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Thabit ibn Qais, yang beliau ini memang jenis Allah jadikan tabiat ada suara kasar. Dia kadang-kadang ada orang dia tak boleh cakap perlahan. Saya ni memang jenis begitu. Macam contoh ada orang yang muka tak boleh senyum. Tengok muka je, ya Allah, saya memang macam ni. Memang saya begitu keadaannya, tapi saya baik. Baik, begitulah yang berlaku. Sehinggalah bila mana ayat tersebut turun, waktu itu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Thabit ibn Qais kembali ke rumah dan tidak datang berhari-hari untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ketika itu menyedari akan hakikat tersebut, dan Rasulullah tanya, mana Thabit ibn Qais? Dihantarlah seorang sahabat untuk pergi bertemu dengan Thabit ibn Qais radhiyallahu anhu. Sampai di rumah Thabit ibn Qais, didapati Thabit sedang menangis, terisak-isak ketika itu bila ditanya kenapa? Ana min ahlin nar, ana min ahlin nar, aku ni terdiri daripada ahli neraka. Dan Rasulullah tanya, ketika itu sahabat tanya, kenapa kamu kata begitu? Ayat yang diturunkan hari itu adalah merujuk kepada aku. Aku telah mengangkat suara aku, meninggikan suara aku di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya berita tersebut dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, panggil semula orang tersebut, panggil semula Thabit ibn Qais bertemu dengan aku, huwa min ahlil jannah. Dia bukan daripada ahli neraka, tapi sebaliknya dia terdiri daripada ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tenangkan balik. Rasulullah tak biarkan begitu, tapi Rasulullah memujuk dan mengembalikan semula supaya dia terus kembali kepada landasan yang benar untuk menjadi seorang muslim yang terbaik, insya-Allah. Insya-Allah, itu dia. Seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mari kita lihat soalan seterusnya dari Mentari Senja, sahabat kita di Facebook. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana yang dikatakan perumpamaan seperti keldai di siang hari dan bangkai di malam hari? Mengapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci mereka yang menjadi keldai di siang hari dan bangkai di malam hari ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Menteri Senja untuk soalannya. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Mentari Senja berkaitan tentang soalan keldai di siang hari dan juga bangkai di malam hari. Wallahu a'lam, dari sudut hadis ini saya tidak sempat untuk melihat jika ada berkaitan keldai di siang hari. Mungkin ada maksud yang memberikan makna di waktu siangnya hidup dengan sentiasa berkata-kata, bercakap dengan perkataan-perkataan yang tidak baik, sementara bangkai di malam hari ini hidup, dan maklum saja bangkai, bau yang busuk dan sebagainya, maknanya di waktu malamnya hidup juga dengan melakukan perzinaan dan sebagainya. Mungkin itulah yang dimaksudkan daripada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan erti kata yang lain, kedua-dua perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ingat, masa dalam kehidupan kita juga adalah merupakan tetamu Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat ada satu kata-kata yang menarik yang diucapkan oleh Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Dia kata apa, ya ibna Adam, naharuka dhaifun wa lailuka dhaifun. Wahai anak Adam, siang kamu adalah tetamu, malam kamu juga adalah merupakan tetamu bagimu. Fa ahsin ilaihima, tolong buat baik pada kedua-dua waktu tersebut. Apabila seseorang kita melakukan kebaikan, seorang tetamu itu kita melakukan kebaikan, dia akan pergi, tapi perginya dia dengan sentiasa menceritakan kebaikan. Dan begitulah apabila kita membuat keburukan kepada tetamu, dia akan pergi, tapi dia akan menceritakan keburukan-keburukan yang kita lakukan. Hari ini dia tak akan cerita kepada kita semasa berada di dunia, tapi hari-hari yang kita lalui ini akan bercerita kepada Allah di saat ketika kita dihimpunkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu, pada siang maupun malam yang kita lalui, lakukanlah perkara-perkara yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran atas perbuatan dan amalan yang kita lakukan. Subhanallah. Baik Ustaz, mungkin
kita boleh lebarkan perbincangan kita untuk mudah kita fahami sesuatu yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pastinya juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang dituturkan diberitahu oleh baginda Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga mungkin biasa dengar, penonton-penonton pun mungkin ada yang biasa dengar berkenaan dengan 3 sifat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang menyia-nyiakan waktu. Yang kedua adalah mereka yang banyak membazir, dan yang ketiga adalah mereka yang suka bertanya perkara yang sia-sia ataupun suka bertanya perkara yang bila mana dia tahu jawapannya lebih menyusahkan dirinya. Jadi mungkin ini kita boleh tanya kepada Al-Fadhil Ustaz berkenaan dengan 3 sifat ini. Mungkin juga kita nak tahu bagaimana 3 sifat ini boleh mendatangkan satu kebencian daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga adakah Ustaz memandang 3 sifat ini adalah di antara 3 sifat utama yang sentiasa ada dalam jiwa manusia pada hari ini tahun 2023 ni Ustaz. Silakan. Baik, berkaitan dengan masa, dha'i'ul waqt, orang yang menghabiskan waktu itu dalam keadaan sia-sia, itu adalah satu kerugian yang cukup besar. Ya. Kerana masa yang kita lalui dalam kehidupan kita ni, dia akan pergi dan dia tidak akan patah balik. Kita tak mungkin, memang angan-angan kita ada, ya Allah kalaulah boleh kembali saya ketika umur usia 20 tahun, saya akan perbetulkan semula. Itu hanya sekadar angan-angan dan harapan yang ada, tapi tidak memungkinkan kita kembali. Masa akan terus berlalu, dan sebab itu dalam surah Al-Asr Allah Subhanahu wa taala menyebut secara khusus orang yang tidak rugi dengan masa yang Allah kurniakan itu adalah illal ladzina amanu. Pertama, orang yang beriman, tak cukup dengan iman yang ada. Yang kedua, wa amilus salihat, mereka akan mengisi kehidupan mereka dengan amal-amal yang soleh. Yang ketiga, wa tawasau bil haq, artinya mereka sentiasa berpesan-pesan, memberikan nasihat kebenaran-kebenaran yang ada. Wa tawasau bis sabr, hidupnya sentiasa bersabar dengan perkara-perkara dan ujian-ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara ini adalah bagi orang-orang yang tidak mengisi waktu-waktu itu dengan sia-sia. Sebaliknya mereka adalah merupakan orang yang tidak rugi dan mereka yang beruntung. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, perkara yang berkaitan dengan membazir. Memang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Allah sebut dalam surah Al-Isra sebagai contohnya, orang-orang yang membazir itu mereka adalah merupakan saudara kepada syaitan. Bila sebut saudara kepada syaitan, tempatnya sudah tentulah neraka Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah jadikan setiap perkara yang ada adalah untuk dimanfaatkan, bukan tujuan untuk dibazirkan. Dan ingat, setiap daripada harta kita itu bukan milik kita tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Ada amanah dan tanggungjawab yang diperintahkan oleh Allah. Maka kerana itu, walaupun kita kaya, tetapi Allah akan tanya kekayaan yang kita miliki. Ya, Allah sebut arba'un dalam hadis Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'alu an arba'. Kaki manusia tidak akan berganjak nanti pada hari kiamat kelak melainkan setelah ditanya dengan 4 perkara. Salah satunya an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, tentang hartanya di mana dia perolehi dan di mana dia nafkahkan akan harta tersebut. Sebab itu bab membazir jauhkan dalam kehidupan kita, kerana ia merupakan sebab untuk seseorang itu dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya, yang ketiga, iaitulah berkaitan tentang soal pertanyaan. Bertanya ni bagus. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi Allah sebut, tanyalah kamu kepada para ulama, orang-orang yang alim, jika sekiranya kamu tidak mengetahui. Bagaimana pula Ustaz orang yang dah tahu dah saja dia tanya? Baik, dalam bab tersebut kita kena lihat niat dia bertanya itu untuk apa. Pertama, kalau sekiranya niat dia bertanya itu adalah bertujuan untuk memberitahu maklumat tersebut itu kepada orang ramai, masyarakat yang ada. Ni Rasulullah duk bagi tahu pada kita, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah, kullu dalatin finnar. Hadis mengatakan demikian. Setiap perkara yang baru itu sesat. Setiap perkara baru itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat dan masuk neraka. Apa yang Rasulullah tak buat, maka semuanya akan menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita bagi penjelasan. Ada orang bertanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz berkaitan dengan hal tersebut? Dia tanya, tujuannya apa? Nak memberitahu kepada masyarakat bahawa tidak semua bid'ah itu adalah mazmumah, tercela dan dianggap sebagai dalalah, sesat. Sebaliknya ada disebut dengan nama bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji,
yang masih lagi dalam lingkungan dan lingkaran ajaran Islam itu sendiri. Kita bagi penjelasan. Baik, dalam bab tersebut itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau masalahnya dia berniat tadi, dia tanya soalan tersebut tujuannya adalah untuk memperkecilkan ustaz tersebut ataupun orang yang ditanya ketika itu, ataupun nak mengenakan orang yang ditanya ketika itu, nak perli dan sebagainya, saat ketika itu ia berkait dengan niat yang ditujukan ketika itu. Kalau niat dalam bab tersebut memang niatnya adalah hal demikian, maka sia-sialah persoalan yang diutarakan ketika itu, kerana orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah membina persepsi dalam kehidupannya dengan perkara-perkara yang tidak baik, tapi sebaliknya dia akan berusaha untuk memperbaiki dirinya dan juga membantu sahabat-sahabatnya agar dapat dipertingkatkan iman mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. 3 sifat sebentar tadi, suka membazir, mensia-siakan masa, dan juga suka bertanya sesuatu yang apabila dapat tahu jawapannya menyusahkan dia, ataupun pertanyaan yang sia-sia. Baik, mari kita lihat soalan di Facebook. Cantik soalannya dari Laila Dila Rosa. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada perangai yang tidak disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi tidaklah sampai Rasulullah membenci ataupun membenci? Adakah setiap perangai yang dibenci oleh Rasulullah itu akan mendatangkan dosa dan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Laila Dila Rosa untuk soalan ini. Mungkin saya boleh tambah satu komponen itu. Ada tak benda yang Nabi tak suka? Bukan saja perangai ataupun apa saja, mungkin makanan ataupun tempat ataupun sebagainya tidak disukai, tapi bukanlah apabila dilakukan termasuk dalam dosa. Silakan. Baik, terima kasih kepada Puan Laila Dila Rosa atas soalan tersebut. Ada tak perkara-perkara yang Rasulullah tidak suka, tapi tidak bermakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci? Ada dalam satu kes, ini bab makanan. Satu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu ketika Rasulullah ketika datang pergi ke bumi Madinah, waktu itu menunggang kudanya Quswa, yang kuda tersebut minta maaf, untanya ketika itu baginda sallallahu alaihi wasallam sampai, dan ketika itu baginda dihidangkan dengan makanan iaitulah daging dhab. Dhab yang ketika itu disediakan biawak pasir lah dalam bahasa kita, disediakan ketika itu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibakar daging tersebut, sedap, panggang lah, daging panggang. Siapa yang tak suka dengan daging panggang? Rasulullah pun suka daging tersebut. Nak makan ketika itu Rasulullah diberitahu kepada sahabat bagi tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu daging dhab ya Rasulullah. Ada dhabban mashwi. Ini adalah merupakan dhab yang dipanggang. Bila Rasulullah dengar dhab tersebut, Rasulullah terus tolak ataupun Rasulullah lepaskan semula daging tersebut. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, ahramunhu, adakah haram dia ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah haram, ya, akan tetapi akrahuhu, aku tak berapa suka dengan makanan tersebut. Jadi memang Rasulullah tak suka makanan tersebut, tapi tidaklah bermakna ia merupakan perkara yang haram. Kenapa? Sebab memang para ulama menjawab. Saya ingat ada sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghummari. Nama kitab tersebut Husnul Tafahumi wad Darki li Mas'alati Tarki. Eloknya kefahaman dan juga penjelasan berkaitan dengan perkara yang Rasulullah tak lakukan. Jadi salah satunya perkara tersebut. Jadi dijawab kerana Rasulullah memang tak menyukai makanan tersebut kerana tak biasa. Samalah kita. Cuba makan pulut setiap hari. Tak mampu kita nak makan pulut, bagi ganti dengan makanan nasi. Betul. Nasi juga yang dicari. Jadi memang itu sikapnya Rasulullah tak makan. Apakah bermakna Rasulullah membenci? Jawapannya tidak. Satu. Kemudian yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak menyukai untuk makan bawang putih. Sehingga kan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan la yaqribanna ahadukum al-masajid, janganlah salah seorang daripada kamu itu mendekati masjid, bagi mereka yang man akala thawm, mereka yang memakan bawang putih. Kita makan bawang putih selalu kan, nasi goreng ada bawang putih, apa lagi kan, semua. Tapi maksud daripada makan bawang putih itu ada kias tu. Termasuklah kalau Rasulullah, zaman Rasulullah makan bawang putih, zaman sekarang makan apa? Petai satu lagi sekarang. Durian lah. Tengah makan durian bau kan? Tak boleh lah. Tengah makan durian bau dia bukan tidak boleh. Tapi mengambil hadis tersebut itu, para ulama mengatakan mulut yang berbau ketika itu maka hukumnya adalah makruh. Bukan bermaksud Rasulullah menyatakan perkara tersebut haram. Tak boleh itu. Rasulullah tidak suka, bermaksud bukan bermakna Rasulullah mengatakan ianya haram, tapi itu memberikan maksud makruh ketika pergi ke masjid dengan bau-bau tersebut, dengan bau bawang putih, sebab dia bau bila makan. Sebab orang Arab ni, kalau kita melihat perangai orang Arab, dia makan
makan begitu saja. Kita tak lalu nak makan. Kita masak dulu Ya, saya ingat waktu pagi-pagi tu kalau orang-orang Arab ni, dia akan makan bawang merah tu. Dalam keadaan mentah tu dimakan. Macam apple. Macam seakan-akan makan apple. Kita mungkin makan pisang lah. Makan biasa, ya Allah. Tapi memang bau sungguh. Maka sebab itulah dalam hal tersebut, kerana dia mengganggu jemaah-jemaah yang lain, Rasulullah tidak mengizinkan supaya datang ke masjid. Bukan bermakna ianya haram, tapi hukumnya menurut pandangan ulama-ulama fiqh itu sebagai makruh dalam hal yang demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Pemfokusan kita pada hari ini adalah berkenaan dengan perangai, tetapi kita kaitkan juga dengan apa lagi perkara yang tidak disukai oleh baginda Nabi SAW, tetapi tidaklah sampai dosa dan juga kepada haram. Baik, banyak lagi kita nak kongsikan selepas ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton. Alhamdulillah, keluarga besar Tanyalah Ustaz tetap setia bersama dengan kita mengikuti perbincangan berkenaan dengan perangai yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dibenci di sini adalah jangan dilakukan. Kerana apa? Ia mungkin dan pastinya adalah satu perkara yang tidak elok untuk dilakukan dalam kehidupan kita. Sebab itu Rasulullah membenci dan melarang untuk melakukannya. Baik, jom kita lihat soalan di Facebook dari sahabat kita, Syahira Lia Muhammad. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana yang dikatakan mensia-siakan anugerah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga salah satu perkara yang dibenci oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sahabat kita. Terima kasih juga Syahira Lia Muhammad untuk soalan ini. Cantik soalannya. Perkara yang dibenci kerana dia mensia-siakan anugerah ataupun kita biasa sebut dengan kufur nikmat. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Puan Syahirallah Muhammad. Syahira Lia, minta maaf. Syahira Lia Muhammad atas soalan tersebut. Dianggap ataupun perkara yang merupakan anugerah dan juga nikmat Allah berikan kepada kita dipersia-siakan juga, tidak disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, memang hal tersebut bila mana Allah berikan nikmat kepada kita, nikmat ini perlu dipergunakan. Dan Allah menyatakan di dalam Al-Quranul Karim bahawa nikmat memang kita tidak mampu untuk mengira dan menghitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin mengira nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, pasti kamu tidak akan dapat mengira dan juga menghitungnya. Dan pada saat yang serupa, bila Allah beri nikmat kepada kita, perlulah kita syukuri, kerana ada dalam ayat suci Al-Quranul Karim Allah menyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika sekiranya kamu bersyukur kepada Allah dengan sebab nikmat yang Allah berikan, aku akan tambahkan lagi nikmat kepadamu. Akan tetapi kalau kamu kufur, tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang diberikan, maka azabku itu begitu pedih sekali yang akan diberikan kepadanya. Dengan dalil daripada ini menunjukkan kepada kita bahawa apapun nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, gunakan dengan sebaiknya. Allah berikan kepada kita mata, gunakan nikmat mata kita ini untuk melihat akan tanda-tanda kebesaran Allah. Allah bagi nikmat kepada kita telinga, gunakan telinga kita ini untuk mendengar sesuatu perkara-perkara yang memberikan kebaikan sehingga menimbulkan kepada kita motivasi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita mulut, jangan gunakan mulut pada perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dengan anggota-anggota yang lain, kerana semuanya ini akan berbicara nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, iaitulah pada hari kiamat, kami tutup mulut kamu, dan pada saat yang serupa tangan akan berbicara dan kaki akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kulit-kulit juga akan bercakap dan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu jangan kita persia-siakan nikmat-nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Wallahu a'lam. Berkenaan dengan nikmat, berkenaan dengan pemberian yang disia-siakan, nak dapat susah, apabila dah dapat disia-siakan pula nikmat tersebut. Ini satu sifat yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya adalah dari sahabat kita Juhara Abu Bakar. Assalamualaikum Ustaz dan Ai. Ada dua soalan di sini. Yang pertama katanya, adakah orang yang menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tergolong dalam golongan yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan soalan yang kedua, adakah orang yang mempunyai kemampuan untuk berkahwin tetapi menolak untuk berkahwin termasuk dalam golongan yang dibenci oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih sahabat kita Johar Abu Bakar. Terima kasih untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, di dalam ayat, terima kasih pertama kepada Puan Johara atas soalan yang dikemukakan. Soalan yang pertama, apakah menolak sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk daripada golongan yang dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Rasulullah pernah menyebut, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci akan sunnahku, mereka bukan daripada kalanganku. Sebab itu kita kena cinta dengan apa yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, kul in kuntum, dalam surah Ali Imran ayat 31, Allah menyatakan, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah olehmu, jika sekiranya kamu mencintai Allah, tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikutlah aku, barulah nanti kamu akan mendapat cinta daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita nak meraih cinta dalam hidup kita ini daripada Allah, maka kena ada sifat cinta dengan apa yang dicintai dan disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Baik. Dalam soalan yang kedua, berkaitan dengan berkahwin. Ada peluang untuk berkahwin. Maka pada saat yang serupa tak nak. Jarang orang menolak bila ada peluang untuk berkahwin ni. Ada jodoh tak jumpa. Allahu akbar. Sekarang jodoh dah ada dah ni. Pada saat ketika itu berkahwin, dia menolak. Pertama, soalannya perlu ditanya balik, sebab apa dia tolak? Betul. Kalau sebab dia tolak itu kerana memang akan memberikan mudarat, dia tahu dia ni akan memberikan mudarat. Contohlah kita katakan dia mati pucuk, contoh. Dalam keadaan demikian, dia akan memberikan mudarat kepada isterinya. Dah berapa banyak diubat, cuma tak memaklumkan kepada pasangannya ketika itu. Dia tidak berkahwin atas sebab mudarat yang berlaku dalam dirinya. Maka itu tidak menjadi masalah. Ad-darurah tubihul mahzurat. Perkara yang mudarat itu mengharuskan perkara-perkara yang dilarang. Itu pun dalam Islam, berkahwin itu tidaklah sampai kepada tahap yang menyatakan berdosa seseorang, dinilai dari sudut kenapa dia tidak lakukan hal demikian. Ada kalanya berkahwin itu diwajib. Bila wajib ni bagaimana? Kalau dia tak berkahwin, dia akan melakukan maksiat, dosa. Dan dia ada kemampuan ketika itu untuk berkahwin, maka berdosa dan haram baginya itu untuk tidak berkahwin. Sebab kalau tidak berkahwin akan menjunamkan ataupun menjerumuskan dirinya itu kepada perkara-perkara yang membawa kepada maksiat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tanya balik tentang soalan ini, dia dibenci, apakah dia menolak itu atas sebab apa? Kalau sebab memang dia ada kemampuan, semuanya ada, tapi pada saat yang serupa tidak mahu berkahwin, itu juga termasuk di antara mereka yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka. Dan ini bersandarkan kepada hadis yang menceritakan 3 orang lelaki yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang tidak mahu berkahwin, lantas keluarlah hadis yang Rasulullah kata, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, mereka bukan daripada kalanganku. Subhanallah, cantik soalannya. Yang pertama berkenaan dengan sunnah baginda Nabi SAW yang ditolak, dan yang kedua berkenaan dengan berkahwin. Segalanya cukup lengkap dan ada, tetapi sengaja tidak mahu mendirikan rumah tangga, maka kata Rasulullah, bukanlah dia daripada kalangan kami. Itu sifat yang dibenci. Banyak lagi kita nak kongsikan sebenarnya, soalannya kita nak jawab pun banyak lagi. Kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali duduk di meja perbincangan untuk sama-sama kita mengenang kembali apa perkara yang patut kita perbaiki dalam kehidupan kita, khususnya apabila kita sudah melakukan ataupun terbiasa buat perkara-perkara yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah daripada sudut inci mana sekalipun, daripada diri kita sendiri ataupun berkenaan dengan ibadat, institusi keluarga ataupun apa sahaja, pastikan tidak ada perkara yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita nak ambil soalan di Facebook dari sahabat kita Siti Nurbaya. Assalamualaikum. Katanya ada 2 soalan. Yang pertama, apakah sifat atau perangai yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus untuk kaum wanita perlu dijauhi? Dan soalan yang kedua, adakah seseorang yang suka bercakap dengan kasar
tinggi nadanya adalah perangai yang dibenci oleh baginda Nabi SAW, kerana bukan hanya sekadar tinggi tetapi ianya melibat akhlak peribadi perangai seseorang itu. Jadi bagaimana Ustaz? Silakan. Baik, terima kasih atas soalan daripada Siti Nurbayah. Soalan tersebut, yang pertama, apakah sifat atau perangai yang dibenci oleh Rasulullah khusus untuk kaum wanita yang perlu dijauhi? Ya, betul. Ada satu ketika Nabi SAW ingin pergi menunaikan solat hari raya. Tak pasti sama ada hari raya Aidil Fitri ataupun Aidil Adha. Waktu itu Rasulullah bertemu dengan wanita-wanita Al-Ansar. Jadi Rasulullah kata, ya nisa al-ansar, wahai wanita-wanita ansar, tasaddaqna, bersedekahlah olehmu. Kemudian sahabat wanita kenapa dok fikir, kenapa kami yang bersedekah, padahal yang mencari hak duit itu adalah suami. Kenapa tidak pada suami? Lantas di kalangan mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, kenapa kami perlu bersedekah ya Rasulullah? Lantas ketika itu Rasulullah kata, aku melihat aktsara ahli nar, kebanyakan daripada ahli neraka itu adalah daripada minan nisa, daripada wanita-wanita. Lantas ketika itu mereka bertanya, kenapa pula wanita yang ramai masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tuksirnal li'an, ya. Tuksirnal li'an ni banyak keluar kata-kata yang tak baik, laknat melaknat. Itu kalimah-kalimah yang biasa pada wanita. Kalau bergaduh pun, lelaki dia bergaduh tumbuk terus, tapi wanita 1 jam dulu dia akan bercakap, kau ni lah, mak kau hijau dan sebagainya kan. Keluar bahasa-bahasa sedemikian. Nanti dah habis tu barulah tarik rambut dan sebagainya. Mungkinlah, ya. Dan Rasulullah mengatakan demikian, kamu banyak bercakap dengan bahasa-bahasa yang tidak elok, laknat melaknat ketika itu. Dan kemudian yang kedua, takfurnal ashir, dan kamu ni sentiasa tidak bersyukur, kufur dengan ashir. Ashir ni kata para ulama merujuk kepada suaminya. Suami bagi apa yang ada, tak bersyukur dengan apa yang ada. Lah, bagi hadiah kek je, tak ada apa benda yang lain ke, sebagai contoh. Jadi tanda rasa bersyukurnya itu tidak ada. Lantaran daripada itu baginda SAW menegur akan para wanita ketika itu agar jaga adab dari sudut kata-kata yang dikeluarkan ketika itu, dan pada saat yang serupa bersyukurlah dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada kes yang lain, yang satu ketika Rasulullah SAW menyentuh tentang soal wanita. Ada seseorang yang datang bertemu dengan Nabi. Ya Rasulullah, saya melihat ada seorang wanita ni malam, fulanatun, seorang fulana, malamnya dia berqiyamil lail, hidup. Tapi dia tu'zi jiranah, ya, tu'zi jiranahu, jiranaha, minta maaf. Jadi saat ketika itu dia menyakiti akan hati jirannya. Adakah dia masuk dalam syurga? Tadkhulul jannah, apakah dia masuk dalam syurga ya Rasulullah? Rasulullah kata tidak, dia akan masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, hubungan dengan Allah baik, tapi kata-kata yang tidak dijaga ketika itu dengan jirannya menyebabkan dia masuk ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perkara seumpama ini perlu dijaga bagi seorang wanita. Mulut perlu dijaga, banyakkan bersyukur atas segala pemberian-pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya perkara ini juga bagi lelaki perlu dijaga. Tapi itu di antara tumpuan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW kerana kebiasaan bagi seorang wanita, maka itulah di antara lingkaran yang berlaku dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, adakah seseorang yang suka bercakap dengan kata-kata yang kasar dan juga nada yang tinggi adalah perangai yang dibenci oleh Rasulullah SAW? Ucapan seumpama ini adalah satu ucapan dia lihat dari sudut konteks kepada siapa dia bercakap. Kalau bercakap dengan meninggikan suara itu atas sebab jenayah yang dilakukan, itu yang dikatakan tadi, khatibin nas ala qadari uqulihim, kita bercakap mengikut kadar akal yang ada pada mereka. Kalau tujuannya adalah untuk menyiasat, kata-kata itu diperlukan bagi membongkar kesalahan-kesalahan. Tapi secara keseluruhannya, Islam mengajar kepada kita ini supaya kita bercakap dengan kata-kata yang baik. Faqulu qaulan, katakanlah oleh kamu itu dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang elok. Itu diajar di dalam Islam. Sebab apa? Kerana kata-kata itu adalah merupakan cerminan kepada pribadi yang ada pada diri kita. Kalau sekiranya kita bercakap dengan kata-kata yang kotor, maka itu memperlihatkan pribadi kita. Kalau kita bercakap dengan kata-kata yang baik, itu juga adalah merupakan cerminan untuk seseorang melihat akhlak dan pribadi yang ada pada diri seseorang.
Begitulah yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benci mana pun Rasulullah kepada para sahabat mungkin ataupun di kalangan golongan orang-orang yang kafir, baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggikan diri. Dalam hadis-hadis menyatakan Rasulullah mencaci dan memaki mereka, melainkan ada dalam bab-bab yang tertentu Rasulullah memberikan laknat ke atas mereka, contohnya kaum kabilah Zakwan dan sebagainya. Setelah mereka ini mula untuk memerangi Islam dan juga umat Islam ketika itu. Baik. Terima kasih Ustaz, itu jawapannya. Dan ada satu hadis baginda Nabi SAW yang riwayat daripada, kalau saya tak silap, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan bahawa ada 3 jenis manusia yang melakukan sesuatu kebaikan tetapi tetap dibenci oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama adalah mereka yang qari, mereka yang membaca Al-Quran. Yang kedua adalah berkenaan dengan mereka yang bersedekah, dan ketiga yang mereka yang berjihad. Baik, sangat cantik amalannya tetapi tetap dibenci oleh baginda Nabi SAW. Mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada kami, Ustaz, silakan. Baik, dalam bab tersebut memang ada dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan demikian. Ada 3 golongan yang dari sudut hakikatnya cukup besar dari sudut pahala. Kita mengajar orang, Rasulullah mengatakan dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, saya terlupa dia punya matanya, tetapi Rasulullah mengatakan mereka sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang mengajar akan orang lain akan Al-Quranul Karim sebagai contoh. Tetapi ada hadis yang menyatakan hal tersebut itu Allah tidak menerima amalan-amalan yang dilakukan. Ketika hari kiamat kelak ataupun ketika kematiannya waktu itu akan diperlihatkan segala nikmat-nikmat kebaikan yang dilakukan. Yang pertama sekali tentang orang yang mengaji Al-Quranul Karim mu'allamahu. Mereka yang mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran, kemudian dia mengajar kepada manusia akan ayat-ayat tersebut. Baik, kemudian pada saat tersebut dia lihat memang ada kebaikannya. Ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu, apa yang kamu lakukan? Kamu tahu tak? Hal arafta, apakah kamu mengetahuinya? Ya, itu adalah nikmat-nikmat yang telah aku lakukan dengan mengajar Al-Quranul Karim. Apa yang kamu buat? Aku buat adalah kerana untukmu ya Allah. Allah mengatakan kadzabta, kamu berbohong, akan tetapi kamu lakukan demikian supaya kamu diperkatakan sebagai qari, orang yang pandai membaca Al-Quran, dan kamu dikatakan sebagai seorang yang alim. Begitulah juga pada orang yang memberi sedekah. Dia kata aku lakukan kerana-Mu ya Allah. Allah mengatakan kadzabta, kamu berbohong, sebenarnya kamu lakukan demikian supaya orang memanggil kamu ini sebagai seorang yang dermawan, Jawad, seorang yang banyak harta. Dan begitulah yang berlaku kepada orang yang berjihad di jalan Allah. Sebaik-baik jihad ataupun sebaik-baik amalan bagi orang Islam iaitulah berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba bila berhadapan dengan Allah, Allah kata kadzabta, kamu berbohong, kamu berjihad kerana-Ku, sebaliknya kamu berjihad supaya orang mengatakan kamu ini jari, orang yang berani, yang menentang akan musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kamu harapkan, pujian daripada manusia, dan semuanya dicampakkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana tiada keikhlasan ketika melakukan amalan-amalan tersebut. Wallahu a'lam. Maknanya di situ walaupun sebesar mana amalan tersebut, tetapi ada sesuatu yang dilakukan mendatangkan kebencian baginda Nabi SAW, khususnya berkenaan dengan niat itu, maka berhati-hati, ia akan menjerumus ke lembah kebinasaan. Baik, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Kembali untuk teruskan perbincangan kita dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perbincangan berkenaan dengan sifat ataupun perangai yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sedang penonton dan Al-Fadhil Ustaz, ada sesetengah kadang-kadang kita yang masuk ke medan dakwah ini, kita nak menyambung lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak mengajak manusia seperti mana yang disuruh oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dalam masa yang sama, ada juga sesetengah di antara kita yang melakukan sesuatu perkara yang dibenci oleh baginda Nabi ketika mana menyeru kepada kebaikan. Dan mungkin juga ada di antara kita yang terlepas pandang, salah satunya adalah kita ini lebih banyak menghukum daripada mengajak kepada kebaikan. Jadi Ustaz,
sudah lama di dalam dunia dakwah ataupun dah lama dalam dunia untuk mengajak manusia kepada kebaikan ni Ustaz. Jadi mungkin Ustaz ada lagi terlihat perkara-perkara selain daripada saya sebutkan satu tadi yang banyak menghukum daripada mengajak itu, ada lagi perkara-perkara lain yang dibenci oleh baginda Nabi dilakukan khususnya di medan dakwah ni Ustaz. Silakan. Baik, terima kasih Da'i Azrin atas soalan yang dikemukakan berkaitan tentang ad-da'i ilallah. Itu adalah merupakan insan yang terbaik, sehingga Allah Subhanahu wa taala pernah menyebut wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Jadi Allah mengatakan dalam ayat tersebut, bersabarlah kamu untuk bersama-sama dengan orang yang sentiasa berdakwah kepada Allah siang dan juga malam. Allah minta supaya kita berdamping dengan mereka. Tapi pada saat yang serupa, kaedah dari sudut uslub dakwah, cara kita nak berdakwah itu perlu untuk diperhatikan. Dan kerana itu dalam surah An-Nahl ayat 125 Allah mengatakan berkaitan dengan dakwah ni bagaimana caranya. Kaedahnya telah disebutkan oleh Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wala tujadil illa billati hiya ahsan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat tersebut, serulah kepada jalan Tuhanmu, sabili rabbik. Pertama, bil hikmah. Hikmah ni bermaksud dengan bijaksana. Pandai kita nak meraihkan suasana dan juga keadaan sesuatu. Yang penting Islam tu masuk dan meresap dalam kehidupan seseorang ketika berdakwah. Wal mau'izatil hasanah, dan juga contoh tauladan yang baik. Kadang-kadang kita tidak menjaga contoh dan juga tauladan sebagai seorang da'i ilallah. Dan sebab itu ada suatu kitab yang dikarang oleh Syekh Hasan Hudaibi, kalau tidak silap nama kitab tersebut, iaitulah Du'atun la Qudah. Du'atun, pendakwah bukannya qadi dalam bab menghukum. Hari ini kadang-kadang jadi seorang pendakwah ni dia suka menghukum. Ini kafir, ini bid'ah, ini semuanya hukum, segalanya dihukum. Orang lain dihukum tapi dirinya tak pernah dihukum dengan kata-kata yang ketika itu disebutkan dan ditujukan kepada manusia-manusia yang lain. Kerana itu sesi muhasabah itu penting bagi seorang da'i ilallah. Yang pertama, saat ketika dia berbicara, biarlah perbicaraan itu adalah perbicaraan yang terbaik ketika dituturkan, dapat memberikan kesan kepada orang yang mendengar untuk terus melakukan kebaikan, bukan menambahkan lagi bibit-bibit permusuhan sama kita. Kadang-kadang ada pendakwah, dia semata-mata menyampaikan ketika itu tujuannya nak mencari pengaruh dan akhirnya ingin menimbulkan suatu kedudukan yang dirasa bahawa dirinya itu adalah lebih hebat daripada orang lain. Timbul perasaan seumpama itu. Maka sebab itu jadi seorang pendakwah, niat juga perlu dijaga. Kita nak berdakwah, niat kita adalah kerana Allah. Bila kerana Allah, biarlah perkara-perkara yang kita nak lahirkan itu adalah perkara-perkara yang dicintai dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sebut juga dalam ayat tersebut, selain daripada hikmah, tunjukkan tauladan yang baik, wala tujadil illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu berjidal, berbalah, melainkan dengan cara yang terbaik. Sehingga ada disebut oleh Nabi SAW, walaupun kita kalah, maksudnya kita menganggap perbalahan tersebut kita adalah benar, tapi meninggalkan perbalahan, perdebatan itu lebih baik. Sehingga Rasulullah pernah menyatakan, aku adalah merupakan penjamin, ana za'imu bi baitin fi rabdil jannah, aku adalah merupakan penjamin di di dalam syurga yang paling bawah. Liman ya Rasulullah? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Aku adalah merupakan untuk orang-orang, syurga itu adalah untuk orang-orang yang meninggalkan perbalahan, mira, pertengkaran, walaupun dia bercakap dengan kata-kata yang benar. Dah sampaikan maklumat, orang tak nak terima, terpulang kepada mereka. Tapi jangan mudah untuk kita menghukum, kerana kita adalah da'i ilallah, orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ucapan dan kata-kata juga perlu dijaga. Yang mudah-mudahan di samping kita memohon doa, jangan lupa untuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga adalah merupakan senjata seperti mana yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah mencaci pribadi seseorang. Dalam kehidupan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ada perkataan Rasulullah mencaci akan Abi Jahal, Abi Lahab. Selain walaupun ada ayat dalam Al-Quran menceritakan tentang Abi Lahab, tapi Rasulullah tidak pernah mencaci mereka. Bahkan dalam hadis yang lain ataupun cerita yang lain, ketika Nabi SAW sampai di Mekah, bila mereka semua ini yang memusuhi Rasulullah berjaya ditawan oleh Nabi SAW, Rasulullah tanya pandangan mereka terlebih dahulu, apa yang perlu aku lakukan? Inni fa'ilun bikum, aku nak lakukan dengan kamu ni apa dia? Akhirnya seluruh mereka yang ditawan daripada kalangan kafir Quraisy mengatakan, kamu adalah merupakan karim, seorang yang mulia, bapa kamu adalah seorang yang mulia. Lantas ketika itu Rasulullah kata, izhabu wa antum tulaqa,
pergilah kamu semua dibebaskan, aku akan memaafkan akan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan. Subhanallah, begitu kaedah yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan kita melihat apa hasilnya. Sesudah daripada itu, Allah sebut dalam surah betapa ramai manusia berbondong-bondong, iza jaa nasrullahi wal fath. Ya, bagaimana Allah gambarkan manusia sesudah daripada itu masuk ke dalam ajaran Islam disebabkan akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Seorang dai, akhlak perlu dijaga bagi membina cerminan dan juga contoh Islam itu adalah merupakan agama yang membawa kepada kedamaian dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, nak mengajak manusia kepada ke jalan kebaikan, pastikan kita ikut apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, bukan dengan tata cara yang dibenci oleh baginda. Baik, soalan seterusnya dari Facebook, sahabat kita Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz, bagaimanakah mahu mencontohi sifat ataupun sikap baginda Nabi junjungan kita, yang mana apabila membenci sesuatu tapi masih mampu mengawal emosi tanpa perlu mengeluarkan kata-kata yang kesat? Terima kasih Ustaz, dan terima kasih sahabat kita untuk soalan ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Intan Zurina Abdul Razak atas soalan yang dikemukakan, bagaimana kita nak mencontohi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila emosi telah pun menguasai diri kita. Antaranya salah satu kaedahnya, biasakan diri kita ini membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran insya-Allah dia akan mendamaikan kita. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah berzikir, mengingati Allah itu memberikan ketenangan pada hati. Yang menjadikan kita beremosi, yang menjadikan kita ni kadang-kadang tidak dapat mengawal perasaan yang ada pada diri ini disebabkan hati. Justru daripada itu kita cuba untuk mencari jalan bagaimana nak mengubati dan merawat hati kita. Ada 5 perkara yang menarik yang disebutkan oleh Ibrahim Ibn Khawas rahimahullah. Dia kata apa? Dawaul qalbi khamsun. Ubat atau perawatan kepada hati itu ada 5. Yang pertama, qiraatul Quran. Latih dalam hidup kita ni membaca Al-Quran selalu. InsyaAllah orang yang sentiasa hidupnya dengan Al-Quran, dia akan dapat mengawal nafsu ataupun keinginan yang ada pada dirinya. Bahkan sifat-sifat mazmumah dapat dikawal dalam kehidupan. Di samping kita mentadabbur, melihat isi kandung daripada ayat suci Al-Quran. Pertama. Yang kedua, latih diri kita ini dengan berpuasa. Tujuan puasa itu adalah untuk mengawal nafsu. Lelaki yang tidak berkahwin, Rasulullah mengajar kepada anak-anak muda, ya ma'syaras syabab, wahai golongan muda, siapa berkemampuan berkahwin, tak mampu berpuasa. Itu diajar oleh Nabi SAW. Rupanya dengan cara berpuasa kita dapat melemahkan akan nafsu yang kita miliki. Marahnya kita, emosi kita berpunca adalah daripada nafsu yang kita miliki. Yang ketiga, iaitulah dengan berqiyamil lail. Qiyamil lail, waktu kita nak munajat kepada Allah. Allah dengar apapun permintaan-permintaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan malam. Yang keempat, tadarru', malam kita merayu kepada Allah, kerana waktu malam Allah Subhanahu wa taala membuka waktu untuk kita memohon dan bermunajat kepadanya. Gunakan malam tersebut mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ni seorang yang panas baran, ya Allah. Ya Allah, kau lembutkanlah hatiku, ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah aku ini agar tidak tersesat daripada hidayahmu, ya Allah. Minta dan mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, selain daripada 4 perkara tersebut, yang kelima iaitulah duduk mujalasatus salihin. Duduklah bersama dengan orang-orang yang soleh. Jangan kita duduk dengan orang-orang yang juga tidak menjaga adab dalam kehidupan, maka kita akan terjerumus pada mereka. Tapi duduklah bersama dengan orang yang soleh. Orang yang soleh itu adalah merupakan mereka yang akan sentiasa menjaga dan memelihara akhlak dan juga sifat yang kita miliki. InsyaAllah kita akan mampu untuk menjaga daripada memiliki sifat-sifat dan juga mengeluarkan kata-kata yang kesat tersebut. Mudah-mudahan kita dapat mencontohi sifat baginda Nabi SAW, tidak melemparkan kata-kata kesat apabila membenci, dan membenci kena pada tempatnya. Bukanlah membenci sesuatu untuk kepentingan diri, tetapi menjaga kepentingan agama. Jadi Ustaz, mungkin banyak hari kita sebutkan berkenaan dengan sifat-sifat yang dibenci oleh baginda Nabi SAW. Yang kita takut adalah apa yang disebut tadi ada pada diri kita, dan mudah-mudahan kalau ada kita dapat ubah menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Ustaz, sedikit nasihat berikan kepada penonton-penonton bagaimana untuk mengawal diri, jangan sesekali lagi mengulangi kesilapan untuk melakukan perkara dibenci oleh baginda Nabi SAW. Silakan Ustaz. Para penonton yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah adab kita, jagalah akhlak kita, jagalah diri kita sebelum kita nanti akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat.
qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah menyatakan dalam surah At-Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, peliharalah olehmu akan dirimu dan juga ahli keluargamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kerana di sana sudah tidak ada lagi waktu untuk kita menyesal, tetapi sebaliknya di waktu itu pembalasan yang akan kita terima. Maka sebelum kita melihat akan pembalasan-pembalasan dan pahala yang diberikan, maka perhatikan amalan yang kita lakukan semasa berada di muka bumi ini. Biarlah amalan kita itu cantik, dan mudah-mudahan biarpun sedikit dengan kecantikan amalan kita, tapi kita menjadi orang yang sentiasa diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita cari. Tunjukkan akhlak kita sebagai akhlak yang telah pun diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya bagi kamu itu terhadap diri baginda sallallahu alaihi wasallam contoh tauladan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan mereka yang melakukan amal-amal yang soleh serta mereka yang mengharapkan ganjaran di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kebaikan insya-Allah. Sedikit doa ringkas dari Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada semua penonton yang terus setia menyaksikan Tanyalah Ustaz pada hari ini, dan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus Subhi atas kupasan perbincangan menerangkan pada kita berkenaan dengan bagaimana sifat yang dibenci oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui bukan untuk buat tetapi untuk menjauhkan diri kita daripada perkara tersebut. Sedang penonton, kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.